Okey, so harap semua dah masuk dalam grup Telegram kita. So, siapa yang belum masuk boleh ikut klip ni. Ada saya letak course Telegram tu. Okey, so boleh klik kat course ni, boleh masuklah. Okay, so tengok DCI dulu. DCI tak ada sebab dia next week lah saya explain tentang subjek ni. So, kita tengok dulu tentang minggu ni. Okay, so untuk minggu ini kita akan tengok tentang teknologis berkaitan dengan HTML. So, you all dah belajar benda ni. Cuma ada satu benda yang baru tu saya baru tambah tu WebSocket. Socket. Yang lain tu semua you dah belajar dalam web application development lah. Okay, kalau you buka yang dekat klik tu, dia ada video dia. So, kita tengok yang first je lah video ni. Yang HTML tu saya rasa dia sebulan kaji je. So, tak perlu tengok lah. So, cuba kita faham. Cuma yang ni ada suara tak? Rasa tak ada suara ni. Now, HTTP for hypertext transfer protocol. Now, let's follow this widely protocol world today. HTTP protocol that is used for viewing web pages on the internet. So, if you type in a web address like Google.com, you'll notice that HTTP is automatically added at the beginning of the web address. And this indicates that you are now using HTTP to retrieve this web page. Now, the standard HTTP already now normally this would not be a big deal because such as password or credit card numbers, you will notice that the S will be added to the HTTP to the web address. And this S indicates that you are now using a secure HTTP, and an enter a secure website where sensitive data is going to be passed. That data is going to be protected. And in addition to the S being Okay.
So dekat sini ya. So sound ya. Okay. Right. Kalau play nanti semua tidur pula. HTTP dia clear text. Okay. Kalau kita tarik nombor ni dia akan keluar nombor lah. HTTPS kalau kita tarik nombor bila kita submit dia tak keluar nombor tu. Dia encrypt dahulu. Contohlah bila you nak login bila you nak login buka email nak login. Kalau kat atas tu HTTP, kalau you login guna nama contohnya Suhailan. Bila dia berada di talian nak sampai ke server tu, Suhailan tu lah yang akan berada dalam talian. Dan orang boleh curi benda tu. Okay? Tapi kalau you nak login Gmail tu, you tengok kat atas tu HTTPS. So walaupun you type dekat komputer tu tulis Suhailan, tapi bila dia submit je, masuk je ke dalam talian nak hantar ke server Gmail tu, dia jadi encrypted. So kalau orang curi pun dia dapatlah maklumat tu tapi dalam format encrypted. Orang tak faham lah. So tu beza HTTP, HTTPS dia jadi macam tu, encrypted lah tu. Jadi kalau orang dapat benda ni pun dia tak boleh nak tahu apa teks asal dia. So tu guna HTTPS. So dia untuk secure, S tu secure. Sekejap sikit. Okay. Kita tengok ni pula. SSL secure socket layer ni apa maksud dia? Buat balik. Again, by using one of two, and one of these protocols is SSL. SSL, or secure sockets layer, is a protocol that's used to ensure security on the internet. It uses public encryption to secure data. So basically, this is how SSL works. So when a computer connects to a website, Alright, so SSL dan TSL TLS. Ini adalah protokol untuk HTTPS. Dia sertifikat sertifikat. Kalau you tengok klik kita ni ada HTTPS ke tak? Ada So siapa yang bagi HTTPS tu? Okay. Siapa yang
certify server tu adalah secure. Dia satu organisasi lain, bukan Uniza. So kita kena bayar ke organisasi tu yang akan validate server kita tu adalah secure. Maksudnya server kita tu akan di-encrypt dan orang tak tahu apa cara di-encrypt. Ada syarikat lain. So, kita kena bayar dia lah. Nak tahu syarikat tu, you just klik je dekat sini. Connection is secure. Klik yang ni. Certificate is valid. Ni certificate ni lah SSL ataupun TSL tu. Sertifikat yang syarikat tu beritahu website tu dia akan encrypt menggunakan sertifikat dia. Orang lain tak tahu lah. Syarikat tu saja yang tahu. Jadi kalau kita buka yang ni. Ni nama syarikat tu. Settigo Limited. Dia ada beberapa syarikat lah. Tak semua syarikat lah yang akan certify HTTPS tu. So kena bayar lah. Lepas tu kita tengok dia ada issue on bila. Lepas tu expire on. Setahun lagi ya. Januari 4 bulan. Sehingga Januari 5. Kalau Uniza tak renew license dia tak boleh gunalah HTTPS ni. Jadi kalau orang lain cuba buka klik, waktu tu katakan HTTPS dia tak continue, tak bayar kepada syarikat ni, maka kita akan nampak kat sini dia akan ada warning dia beritahu website ni tidak secure, adakah kita nak proceed ataupun tidak. So kalau kita klik advance, kita klik proceed, tu atas kita lah. Maksudnya data tu dia encrypt tapi mungkin tak secure. Mungkin ada orang yang boleh hack lah. Sebab dia encrypt tu dia ada key dia. So key tu kena secret lah. Kalau semua orang tahu key tu dia boleh encrypt balik, boleh decrypt balik Okay. So kalau setting dia dekat server, kalau you biasa guna XAMPP tu, dia ada setting dia dekat server dia. Dia akan bagi syarikat tu, bila kita dah daftarkan syarikat tu, dia akan bagi kita punya sertifikat. Dan sertifikat tu kita kena setting dalam kita punya web server, Apache tu. Kena setting ya. Contohnya kat sini. Nampak tak kat sini ya. Dia bagi dia akan bagi satu file. Dalam file tu ada macam public private key ya. Yang mana kita kena install dekat server kita. And then baru dia akan gunalah. So, server kita yang akan guna sertifikat tu. Ini detail dia lah. File dia tu dia akan bagi dalam format file. So file tu kita kena letak dalam kita punya server dan kena configure dekat Apache ya. Sikit contoh Apache SSL. Kat mana kita nak configure. Okay. Ini kalau kita nak buat sendiri ya. Sebab dia SSL ni boleh buat sendiri juga. Tapi dia tak certified lah. Yang tu yang akan keluar warning So kita tengok kat sini ya. Ni ya. So dalam Apache kita kena setting yang you biasa guna XAMPP tu. You kena masukkan ni arahan ni. Certificate file dia dekat mana. Ni file dia. So ini kita kena dapatkan daripada yang kita register lah. Daripada syarikat tu dia akan bagi file tu .crt dan .key ni. 3 file ni lah. So bila kita register dia akan bagi file tu dan kita kena letak dalam server kita dan kena map lah. Kita punya setting ni ke folder tu. Okay. Sebab tu kalau you guna XAMPP, you akan guna HTTP je sebab tidak ada HTTPS. Biasanya HTTPS hanya boleh buat bila ada domain saja. Okay. Domain tu yang ni lah macam digit. Nama-nama kita punya ni lah. Ni adalah domain lah. So, kalau kita install dekat PC kita tidak ada domain lah sebab IP kita adalah IP yang bukan public yang bukan boleh akses daripada luar. So, ini yang kita kena setting
Okey. Macam mana nak setting? Itu kita akan belajar juga dalam subjek ni. Tapi di akhir nanti ya. So nanti last kali you all kena set up satu server, public server. Public server ni biasa kena bayar, tapi kita ada link dengan Oracle sebagai Oracle Academy. So kita dapat, setiap orang akan dapat satu cloud sendiri. Okay, free je. Dah boleh set up 2 server dengan 2 public IP. So nanti based on server yang you all set up dekat cloud tu, dekat account masing-masing, you all kena buat hosting sendiri. So you kena set up server, kena set up HTTPS dan kena host you punya sistem dalam tu. Tu di akhir nantilah, di akhir minggu-minggu akhir dia. You akan belajarlah nanti macam mana nak register domain lah. So ni HTML. So basically harap you all ingat lagi lah. Macam mana nak set up table, macam mana nak buat link. Okay. Kalau tak ingat, tengoklah video ni 1 jam lah. Dynamic HTML. Yang ni JavaScript ya. JavaScript yang mana kita boleh adjust kita punya HTML ni menjadi dynamic. Contohnya sekarang ni sebab dia download daripada server, dia static je macam ni ya. Tapi kalau you nak tukar ini, kalau saya bawa mouse ke sini, dia tukar perkataan ataupun tukar color, tu dia jadi dynamic ya. Yang tu you kena guna JavaScript. Ini video JavaScript ni dia tunjuk macam mana you nak jadikan you punya website tu dynamic. Okay, tapi dia client lah, dia tak kacau you punya server. You boleh tengok saya just highlight je, tak perlu tengok semua. Okay, so ni contoh yang static. HTML ni static ya. Static maksudnya dekat server kita dah define je tu, bila dah download dekat client, dekat browser, inilah yang dapat kan. Tapi kalau JavaScript ni dia running dekat client punya PC, so kita boleh buat dia jadi dynamic ya. Contohnya kita boleh tukar image tu kepada image lain. Tu contoh yang dynamic ya. Dia ada buat contoh sini, contoh macam ni. Tengok coding dia sikit. Okay, so dia buat sini, dia buat JavaScript. Okay, div ni dia tak ada buat apa, dia just buat satu kotak merah je. Tapi div ni dia nak tukar dia punya apa tu, lebar dia lah, kecil besar dia tu, menggunakan button ya. So dia buat change size ni, dia buat ada interval semua tu. So dia setiap satu saat, set interval, dia akan panggil change size ni 10, 10, 10. Maksudnya width dia tu, lebar dia akan jadi setiap satu saat akan bertambah sebanyak 10. So dia dynamic lah. Asalnya bila kita download, mungkin 100 je. Kalau tengok sini, tak nampak kat atas ni. Mungkin 100 pixel. Tapi bila dia run dekat client, dia akan berubah-ubah. Sebab dia buat ada dynamic HTML kat sini ya. Okay. Okay, selain daripada tu, selain daripada dynamic HTML ni, cuma sini you kena faham lah. Contohnya, mungkin saya tunjuk lah kot. Saya tunjuk sikit. Okay, dekat hosting ni saya tunjuk sikit macam mana dynamic HTML tu. Okay, saya buat file baru.
dhtml.html. dhtml. Ada? Ini ya. Okay. Sebab dekat tajuk je H1 ni demo di HTML lah. Okay, save. So kalau buka website yang ni di HTML, dia static je lah. Okay, dia static. So macam mana nak jadikan dia dynamic? Kita kena buat JavaScript sikit. So setiap item yang kita nak jadikan dynamic, dia kena ada ID ya. Sebab JavaScript dia refer kepada ID. So kita kena add ID untuk H1 ni. Okay, so ID kita buat kat sini. Katakan demo lah. So kena buat JavaScript. Okay, JavaScript, just masukkan script. Okay. Saya buat button dulu lah, sebab button dulu. Button. Change lah. So on click button ni dia akan panggil function. Okay, so dekat script ni kita buat function tukar tu. Okay, so kita nak dapatkan, nak tukar konten ya, ataupun saya nak tukar konten lah, konten. So macam mana nak access tag yang ni? So kita guna document .get element by ID. Dan masukkan ID yang kita nak tukar tu, iaitu demo. Okay, since yang ni adalah yang dalam ni kita panggil sebagai inner HTML lah. Inner HTML. So tukar kepada highlight. Save. So refresh. Okay, ini static, tak boleh tukar apa-apa. So bila saya change ni, ditukar kepada saya lah. So dia dynamic lah. Ini adalah dynamic. Ataupun nak tukar style dia. Style pun boleh tukar. Dokumen. Ini sama juga. Get element. Style.background. Ya. Background color. Ni saya tukar color je. So refresh balik page ni. Change. Tak jadi ya, sebab dia bukan background color. Dia color saja. Color tulisan lah. Mungkin kot. Background color saya tengok. Dia buat color je. Color saja. Okay. So boleh tukar-tukar lah. So kalau you nak buat dia sentiasa tukar-tukar jadi dynamic. So kita boleh guna time out tu, set time out as interval. Guna interval lah. Okay, so ini dynamic lah. So dynamic ni JavaScript je. Cuma yang saya nak tunjuk satu lagi, Ajax. Ajax. Nak dengar dia ni cakap ke nak dengar saya cakap? Saya cakap lah. Okay, Ajax ni apa maksud Ajax? Ajax ni pun satu teknologi dalam website kita. Ini setiap kali saya nak load data daripada server. So contohnya server saya. Ya, saya buat kode PHP lah. PHP. Untuk tunjukkan kegunaan Ajax ni. Saya buat kode PHP satu.
test.php. Mana test. Okay. So PHP dia kena buka macam ni. Ya. So kita nak dapatkan apa tu, masa dekat server. Masa dekat server iaitu kalau dalam PHP nak dapatkan masa, date, year, month, day, hours, minute, second. Ni dapatkan masa. Dan kita echokan $x. Okay, sebelum dapatkan masa, saya buat dulu tajuk dekat atas ni. Demo eject. Ni belum eject ni belum eject. Save. So dekat sini saya tukar nama file tadi, dah masuk PHP. Test.php ya. Okay. Masa ni bertukar, tak bertukar kan? Sebab apa? Sebab kalau kita nak tukar dia, kita kena refresh kan? Setiap kali kita refresh, dia tukar. Cuma ini tak nampak. So, apa yang berlaku bila kita refresh? Dia akan load balik semua data ni. Contohnya saya highlight dia kan. So, bila saya refresh, kalau ada gambar kat sini, dia akan panggil balik daripada server, dia load balik. Tengok dia akan hilang apa yang saya ni. Okay, so dia akan override semua benda ni walau kita refresh ni. Okay. Contohnya saya highlight yang ni, ataupun saya tengah scroll bawah-bawah ni, tiba-tiba bila kita refresh, dia akan override dan dia akan set balik pada yang asal. Okay. So, eject ni dia menyelesaikan masalah untuk kita tak perlu load ataupun reload balik semua konten ni. Kita nak reload dekat sini saja. Yang atas ni tak nak kacau. Okay. Ataupun tak nak download yang baru. Kita nak dia download masa ini sahaja. Okay. So caranya adalah kita buat eject lah. So ini kita letak dekat file lain. Okay, saya buat dulu file lain tu. Okay, buat dulu file yang sama juga yang PHP tu. Time.php. Okay, so time.php ni kita buat coding yang sama. Yang akan echokan masa tu. Okay, so file ni time.php ni. Saya boleh panggil direct jugalah. Saya boleh panggil time.php macam ni. Okay. Tapi setiap kali saya panggil ni, dia akan reload ni. Dia akan reload saya punya page. So kalau ada benda-benda lain dekat sini, dia akan automatic akan jadi reload juga. Contoh kita buka website Uniza . Ni contoh dia ada masa tak? Katakan saya nak load yang ni mungkin dah berubah. Persen ni dah berubah. Macam mana saya nak load yang ni? Saya akan refresh kan? Bila saya refresh, dia akan load balik semua ni. Daripada awal ni semua dia akan load. Tapi ni nampak laju sebab dia dah ada cache. Dia dah simpan dekat PC saya. Okay, tapi katakan saya tak nak buat macam tu. Saya tak nak reload semua. Saya nak reload dekat sini je. Setiap saat dia akan reload je kat sini. Tanpa berubah yang ni . Mungkin yang ni kita dah tengok sampai mana. Kita tengok sampai sini. Kita tak nak reload dia back pada yang first mula. Tak nak. Kita nak reload, automatic reload. Dekat sini saja yang kita nak berubah value dia. Itu kita guna eject. So dekat yang ni saya buka balik yang test tadi tu. Test. Sini ya. So saya nak panggil masa tadi tu. Tapi saya tak nak ubah yang lain-lain tu. Saya nak ubah dekat demo eject ni tak nak. Saya nak dekat sini ya. So saya buat div kat sini. ID sama dengan masa. So div. Okay. So kita guna eject ni. Eject. Okay.
Cari sampel eject. Dia. Pernah buat ke eject ni? Tak semua buat lah. Okay, yang ni Jadi kalau sekali ni tak nampak sangat. Tapi kalau katakan setiap second kita nak sentiasa update je value tu. Ini saya buat function. Saya buat function. Update server. Ya, update server. So get ni adalah file yang kita nak panggil tadi tu. Iaitu kalau ikut sini. Time ni lah. So back kepada test balik. So time tu yang kita nak panggil. Kita letak kat sini, dia akan open lah. Kau tengok sini, HTTP, open, get. Dia open file ni. File ni dia akan open setiap berapa saat kita akan set nanti. Okay, so value dia, jika dah ada value, apa dia akan buat? Dia akan pergi dekat sini. So kita nak replace init.html untuk yang ni. So ini masa lah. Replacekan dengan apa saja yang diikokan daripada website ni, daripada time.php ni. Okay. Alright. So kita buat function set interval. Ni untuk dia setiap satu saat dia akan load function ni. Iaitu dia akan refresh website ni lah. Dan content dia akan letak dekat sini. Dia hanya update dekat div ini saja. Div ni saja. Yang demo dia takkan update lah. So set interval panggil function ni update server, comma setiap satu saat. Save. Okay, refresh. Okay. Tengok saya highlight yang ni. Dia tak reload pun yang atas ya. Tak kacau pun. Tadi dia un-highlight balik kan. Sebab dia reload balik. Masa berjalan je. Tapi kalau saya highlight yang ni, dia akan tukar lah. Dia akan reload lah. Bila dia reload, dia hilang lah highlight tu. Okay, maksudnya yang sini saja yang berubah. Yang atas ni tak berubah pun. Kalau saya highlight yang atas, dia tak un-highlight balik. Walaupun bahasa dia berubah. Tapi yang masa ni kalau saya highlight, dia akan un-highlight. Sebab dia reload. Bila reload, hilang lah highlight tu. Ini adalah eject. Tapi eject ni tak juga real time sebab contohnya kalau you buat server, sebab IoT ya, sensor. So value sensor tu mungkin bila ada alert saja baru dia ada value. Okay, contohnya kalau panas je lebih daripada 40 darjah Celsius baru ada value. Kalau you set macam tu lah. So kalau you buat setiap satu saat ni dia tak real time sebab tak tahu bila sebenarnya alert tu akan berlaku kan. Bila sebenarnya value tu akan ada. So you akan sentiasa query setiap satu saat. Sedangkan tak ada perubahan pun. Okay. So kalau you query ni, kalau you guna data pun dia akan occupy you punya data. Okay. So ada satu lagi teknik baru. Ini lama lah teknik yang baru belajar. Iaitu web socket. So web socket. So kita boleh guna web socket. Cuma web socket ni kalau you tengok ni web socket ni, dia ada video dia, you boleh tengok selepas ni. Saya tak nak tunjuk video ni, saya just tunjuk apa itu web socket supaya you boleh tengok terus. So web socket dia tak guna macam ni PHP ni dia dekat server, dia adalah server. Tapi web socket dia guna bahasa server dia sendiri. So kita kena coding bahasa server untuk web socket. Okay. Tapi kita just tunjuk saja, tak perlu develop baru. Kita guna je WebSocket server yang dah ada iaitu Firebase. Firebase Right, dia adalah Firebase. Firebase ni dia adalah WebSocket. Sebab tu dalam tu dia ada real time ni, real time database. Okay, dia nak tunjuk apa itu WebSocket je. So saya demo je. Saya go. Kena login dulu.
Okay, so Firebase, so saya dah ada WebSocket ni. Saya guna je layan ni. Okay, dia ada real-time database. Saya demo projek lain dah. Projek lain. Sebab nanti you kena buat juga ni. Baik, pada ni. So, untuk kita buat, nak guna projek dekat Firebase ni, kena add projek. So, buatlah nama apa-apa. Contohnya, test 1. Okay, continue. Okay, continue. Okay, ini sebab saya pilih Google Analytics, tak perlu pilih pun tak apa. Okay, create project. Okay, kita create satu projek dan kita nak guna real-time database. Real-time database dia adalah WebSocket. Dia macam MySQL lah, tapi MySQL tu bukan real-time. Dia database tapi dia bukan real-time. Dan dia bukan juga guna WebSocket. Dia guna HTTP lah. Alright, so dah siap ni. Okay, so kita nak guna database dia. So kita nak guna database je. Dia banyak software lain lah yang kita boleh guna kat sini. Cuma saya nak guna real-time database dia. So kita pergi dekat build ni, ada real-time database. So you buka real-time database. Yang tak betul yang tak betul. Okay, you klik real-time database. Since tak ada lagi database untuk projek ni, so just klik create database. Okay, ni net saja. Ini pun net je, enable je. So ini adalah database you database kita. So pertama sekali sebelum kita nak baca database ni, kita kena ada login lah. Tapi kalau tak nak guna login, kita tukar dekat rules ni. Ni buat true je. Nanti susah kita nak baca database kita. So ini buat true je, kita just nak baca je. And then klik publish, publish tu save. So data. So kita buat satu contoh data. Ini database kita. So add satu key. Tekan value 1. Okay. Ini value 1 ni 90 ataupun saya buat string lah, message je. Message. Selamat datang. Okay. Message 1 lah, message 1 dia tak boleh lah. Okay, saya buat message 1 lah sebab mungkin ada message 2. So ini message 1. Selamat datang. Okay. So ini database. So data ni disimpan lah. Cuma database, real-time database ni dia tak macam database biasa kita guna. Dia dalam format URL je. Tapi ni data ni dia simpan lah. Dah bawah ni kita boleh masuk lagi. Kalau nak ada data bawah dia, boleh masuk lagi. Ni boleh masuk lagi. Bawah ni boleh masuk lagi. Ini message tu. Ada dua data. So nak tunjuk sini adalah database dia. Cuma dia tak ada table, dia tak ada relationship lah. Cuma ini declare sebagai real-time database. So apa masuk real-time? So kita akan tengok kat sini. Kita nak guna database ni. Kita nak baca database ni. Okay, pertama sekali pergi dekat project overview ni. Kita kena dapatkan config dia dulu. So under project test 1 ni belum ada lagi application yang kita buat untuk database ni. So saya buat satu application.
Kalau you nak buat iOS, you klik kat sini. Kalau nak buat Android, klik kat sini. Ini saya nak buat JavaScript je, web je. So, klik kat sini. So, register satu app untuk connect ke database tu. Katakan ni app 1. Register. Okay. Ini kalau you nak install library Firebase dekat PC you ataupun dekat server you. Tapi kalau you tak nak install, just guna yang ni je. Use script tag ni. Okay, so copy yang ni. So kita buat satu file lain. Public, saya buat satu file yang ni untuk read. Readdb readdb.php. Dia HTML saja pun boleh je sebab dia JavaScript je. Readdb.php. Okay, so paste saja yang tadi, coding tadi. Coding yang kita dah copy dekat Firebase tu, iaitu config untuk database kita. Okay. So kita nak guna database dia. So kita tengok coding database dia. Ini bukan database lah. Kalau tengok kat sini. Ini baru config lah. Baru tak baca lagi kita punya database. Database kita kat sini. Nah, ni database kita. So macam mana nak baca database? Kalau daripada sini, get started. Okay. Ini dia suruh install. Kalau tak jumpa cari, search ya. Search Firebase. Read. Write real time. Database. Right. Okay. Dia nak baca read. Yang ni read. Kalau tengok read ni, dia akan guna yang ni, coding yang ni. Dia tengok sikit macam mana coding tu. Dia kena tambah je bawah ni. Okay. Alright. So sini just buat. Okay, so kita baca database ni. Ni app, dah masuk app. Kita baca database dan kita nak baca dekat item mana. Dalam kes ni saya nak baca yang message 1 tu. Okay, message 1. So, ini kita saya tukar kepada main data. Main data. Ini snapshot. Maintain je sebab kita guna snapshot kat sini. So, ni value bagi message 1. So, kalau kita tengok database kita ni, dia ada value dan dia ada key. Okay, so ni key dia, message 1. Ni value dia. So, yang kita baca tadi tu adalah dia punya ni. Dia punya message 1. So, kita nak baca dia punya snapshot. Value dia. Value dia. Ini buang. Okay, so on value. Ini ya. Okay, kita console dulu. Log data. Tengok dulu dia baca apa. So ini read DB. Dia tak keluar apa-apa sebab kita tak viewkan apa-apa. Cuma ada inspect tadi ya. Inspect tu. Okay, database ni not found sebab kena declare dahulu. Kena import. Okay, get database is not defined ni sebab kita tak import lah. Get database ni kita kena import ke atas ni ya. So, kena import, copy yang ni semua ni. Paste kat bawah. So, ini kita nak import, nak guna get database, kita nak guna reference, kita nak guna on value lah. So, dia kena buat kat sini. Function ni, function reference dan function on value.
Import daripada file. So sini kena tukar kepada Firebase database. Save. Right. So reload yang ni. So dapat selamat datang Cuma dia tak view dekat sini sebab saya buat konsol je ni. So nak view dekat sini kita buat satu div baru. Okay, saya buat div kat atas ni, div kat atas ni. Ataupun saya buat hash1. ID sama dengan message. Okay, so dia akan appear dekat sini So instead of kita console ni, ini saya buat document.get element by ID dan masukkan kita punya ID bagi yang ni iaitu MSG. Kemudian dia adalah inner HTML. Dia akan replacekan dengan data ni. Okay, so kita refresh. So nampak selamat datang So apa yang real time yang dekat sini? So ni real time tapi saya keluarkan dia. Klikkan sikit. Okay. Ni dibaca message suara kan? Tengok belakang ni saya tak ubah apa-apa. So katakan dekat database Firebase ni saya ubah Okay. Uniza Campus besok. So ini saya tukar dekat database di Firebase So you tengok apa yang berlaku dekat saya punya sistem ni, dekat cloud ni. Bila saya enter, dia automatic tukar. Itu dipanggil real time Dia tak perlu loading pun kat sini. Tak perlu reload ke apa. Boleh berubah je dekat sini. Berubah je, enter, dia terus berubah dekat sini. Itu real time. Coding dia apa? Coding dia tak ada apa pun. Just on value lah. Ini dia punya standard lah. Dia guna WebSocket. So tak ada apalah. Tak ada pun function set interval setiap berapa saat kita nak load. Tak ada. Dia bila berubah je, automatic dia akan berubah. Itulah real time database. Nanti you akan experience buat benda ni semua ni. Pada hari Khamis. Okay, so hari Khamis, saya plan setiap hari Khamis kita tak ada kelas tapi saya akan buat aktiviti. So you buatlah waktu kelas tu, you kena buat aktiviti tu So kalau tengok kat sini, you kena buat basically apa yang saya dah buat ni lah. Coding-coding yang tak perlu copy Contohnya hari Khamis nanti. Ini So dia hanya available bermula pukul 8 hari Khamis ni 14 Mac. Baru boleh buat ini So yang ni dia suruh buat apa? Kalau you tengok kat sini. Dia suruh buat step by step ni lah. So basically apa yang saya dah buat tu lah. You register database, masukkan real time database. Tapi you punya data kena buat macam ni. Okay, kena buat macam ni. Tapi coding semua dah ada lah. Cuma you buat je lah. Sebagai aktiviti. Copy yang ni kena copy Firebase ni. Sebab tak sama Kalau punya buka hosting. So setiap orang ada hosting masuk dekat MyFit Uniza. MyFit Uniza EduMind ni hanya boleh akses melalui line Uniza saja. Hotspot Uniza saja. Kalau you daripada bilik tak boleh akses daripada rumah tak boleh. Kena guna hotspot Uniza. So you kena letak you punya coding dekat sini. Create folder real-time DB. So create file index.html. So dalam index.html you copy semua file ni. Copy je. Okay, dan you tukar yang dalam ni tukar based on you punya Firebase punya setting lah. Itu dekat, kalau tak jumpa ni dekat config tadi Ni you dah ada apps ni, so you kalau you dah terlepas kat sini, you just klik je kat sini, apps yang you dah register tadi tu. Buka apps ni. Kat sini so ambil yang CDN ni. CDN ni, copy yang ni saja. So tak sama, saya punya dengan you all punya tak sama. Sebab you all punya tu database you all lah. So, jangan guna database saya, nanti saya akan delete database ni. So you akan fail jugalah.
Kalau you guna coding yang ada ni, dia still tak boleh lah sebab coding yang ada tu dia refer kepada mana memang saya tak buat lah. Okay, so you copy lah yang you punya, yang ni yang dalam ni, Firebase copy ataupun copy je semua ni, and letak dalam, nampak? Letak dalam ni. Yang lain tu dia tak perlu ubah lah. Kemudian you kena submit you punya URL tu. So basically URL tu adalah myfituniversity.edu/cloud/ nombor digit 6 digit metrik you /public and then / ni nama folder yang you dah create tadi dan ni adalah nama file dia. So bila you klik next ni, last kali you kena submit URL tu masing-masing. Ini hari Khamis lah, buat hari Khamis. Waktu kelas. So kelas hari Khamis tu tak ada kelas lah.